واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat, kurnia, hidayah Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita dikekalkan dalam nikmat yang terbesar, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, kita panjatkan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai hamba Allah ini, Allah memilih kita untuk mengibaratkan rumahnya yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk kita terus beristiqamah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, pertemuan yang pertama, saya pun tak sangka nak sampai ke Bandar Tasik Sumah jauh. Saya di Semenyih, di Surau Sungai Buruh dan Masjid Semenyih. Ada seorang sahabat bawa saya untuk sini. Saya tanya kitab apa nak pakai. So kitab apa tak apa, tapi dia minta kitab tafsir lah. Okay. Kitab tafsir, insyaAllah kita cerita sikit-sikit je lah. Tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir berat sebenarnya kitab ni, tapi insyaAllah kita kongsi apa yang boleh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan kefahaman kepada kita mengenai Al-Quranul Karim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya start daripada muqaddimah tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir adalah satu tafsir yang dikatakan antara tafsir-tafsir yang hebat dan menjadi rujukan pada umat Islam sepanjang zaman. Ataupun nama lainnya tafsir Al-Azim. Dinisbahkan Al-Azim ini kepada Al-Quran. Tafsir Ibn Katsir, ataupun biasa kalau kita kat sini panggil tafsir Ibn Katsir. Tapi kalau nama sebenarnya adalah tafsir Al-Azim, iaitu tafsir yang dinisbahkan kepada Al-Quran Al-Azim. Baik, sebelum kita masuk kepada tafsir Ibn Katsir, bolehlah dengan adabnya kita melihat dulu siapa pengarangnya, iaitu Imam Ibn Katsir. Kalau tuan-tuan biasa, Imam Ibn Katsir ini seorang ulama yang hebat. Tafsir dia sehingga hari ini semua orang ingin mempelajarinya. Orang yang mendalami ilmu, lebih-lebih lagi orang yang ingin mendalami ilmu tafsir. Dan Imam Ibn Katsir ini bukan sahaja dia hebat dalam ilmu tafsir. Kalau tuan-tuan tengok satu buku ni, saya ambil terjemah je. Kalau saya ambil kitab Arab tu, memang saya sendiri pun banyak yang tak boleh nak faham. So kita ambil kitab terjemah. Ini satu tebal ni, jilid satu. Dia ada 13 jilid. Saya beli masa sale lah itu. Alhamdulillah. Kalau tidak harga dia beribu-ribu, 1,000 lebih kurang macam tu. Baik, kita mengenali Imam Ibn Katsir adalah seorang ulama yang hebat. Dia bukan sahaja ulama dalam bidang tafsir, tetapi kalau tuan-tuan tahu, dia juga ada satu qiraah, dipanggil sebagai qiraah Ibn Katsir. Kalau kita qiraah apa? Ini kita baca biasa. Kita Hafs an Asim. Kita baca biasa. Hafs yang ambil daripada guru dia Asim. Itu qiraat kita. Dekat sekali dengan qiraat yang dibaca oleh di Mekah Al-Mukarramah. Kalau tuan-tuan biasa ke umrah atau haji kan, dia dekat dengan qiraat yang kita baca. Dia ada beberapa perbezaan. Kalau tuan-tuan dengar betul-betul, dia punya mat tu, mat kita 4 harakat. Mat wajib mutasil dia, kita 4 harakat, dia baca 2 harakat. Itu kan lebih dekat. Kalau masuk tafsir Ibn Katsir, kalau masuk pada Ibn Katsir punya qiraat, dia dah jauh, sangat jauh. Kita dengar pun pelik-pelik. Maknanya Ibn Katsir bukan sahaja dia hebat di dalam ilmu tafsir, tetapi dia juga hebat dalam ilmu qiraat. Selain itu, dia juga hebat dalam ilmu sejarah, sirah ataupun tarikh dipanggil. Contoh kitab yang dia karang adalah kitab, salah satunya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, pun 13 jilid, tebal-tebal semua.
Kalau tuan-tuan baca itu sejarah Islam diceritakan dengan panjang lebar oleh Imam Ibn Kathir. Kemudian dia juga hebat dalam ilmu hadis. Hadis Nabi SAW, dia juga seorang ulama yang hebat dalam ilmu hadis dan juga hebat dalam ilmu fiqh. Fiqh Imam Ibn Kathir, dia bermazhab fiqh Syafi'i. Dia bermazhab Imam Syafi'i. Baik. Ia terkenal sebagai seorang yang sangat menguasai ilmu pengetahuan khusus di bidang ilmu tafsir, hadis, sejarah dan ilmu-ilmu lain. Sangat banyak buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Kathir dan dijadikan rujukan oleh para ulama, hufaz dan ahli-ahli bahasa. Itu Imam Kathir secara ringkas. Kalau nak cerita biodata dia panjang. Baik. Terus saya masuk kepada pendahuluan mukadimah kitab tafsir Ibn Kathir. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar bin Al-Ambari meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, surat-surat dalam Al-Quran diturunkan di Madinah. Maka dimulakan tafsir Ibn Kathir diceritakan mengenai surah-surah yang diturunkan di Madinah. Salah satu ilmu yang kalau tuan-tuan nak tafsir Al-Quran, dia mesti tahu ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran ini dia ada dua peringkat penurunan. Ulama tafsir dia membahagikan kepada dua. Satu nama dia Makkiyah, yang diturunkan sebelum hijrah, iaitu biasanya kalau sebelum hijrah diturunkan di Makkah. Nabi sebelum hijrah, Nabi berada di Makkah selama 13 tahun. Pada waktu itu diturunkan Al-Quran dengan banyak dan dinamakan pada waktu itu, fatrah itu, waktu itu dinamakan sebagai Makkiyah. Kemudian yang diturunkan di Madinah, maknanya selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka semua ayat yang turun selepas itu dinamakan ayat Madaniyah. Walaupun ada Nabi ke Taif, tapi dikira sebagai ayat yang dipanggil sebagai Madaniyah. Itu salah satu ilmu kalau tuan-tuan nak belajar tafsir. Ilmu tafsir ni tuan-tuan sangat luas. Dia tak boleh tafsir ikut suka. Ada golongan-golongan yang ditafsir Al-Quran, dia baca satu ayat, dia tafsir sendiri. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Bahaya. Dia kena berpegang pada pandangan ulama dan dia belajar ilmu tafsir betul-betul. Dan kalau kita nak faham Al-Quran ni terlalu banyak ilmu dia. Basicnya dia kurang ada 13 ilmu begitu. Ada ilmu yang tadi saya cakap, Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul. Dia tahu sebab apa Quran tu ayat tu turun, masa bila ayat tu turun. Kemudian ada lagi ilmu ulum Quran dan pelbagai ilmu tafsir yang sangat luas sekali, yang dikuasai oleh Imam Ibn Kathir. Baik, di Madinah dan suratul Baqarah, iaitu yang diturunkan di Madinah, maknanya apa tadi? Selepas hijrah Nabi SAW. Suratul Baqarah, surah yang paling panjang, diturunkan di Madinah. Kemudian surah Ali Imran. Al-Baqarah ada sekitar 286 ayat, paling panjang di dalam Al-Quran, Madinah. Juga Ali Imran, maknanya surah yang di Madinah diturunkan banyak. Surah yang diturunkan panjang-panjang. Surah yang panjang-panjang. Ali Imran 200 ayat. Kemudian surah tu An-Nisa yang ketiga, keempat 176 ayat, Madinah. Al-Ma'idah, Madinah. Bara'ah ni surah apa? Yang ke At-Taubah, Bara'ah. Dia start daripada Bara'atu minallah. Salah satu dia surah yang tidak kita dibolehkan untuk membaca Bismillah, sebab surah itu diturunkan sewaktu peperangan. Baik. Ar-Ra'du, An-Nahlu, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hashr, Al-Mumtahinah, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun, Al-Taghabun, Al-Talaq dan ayat Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim. Itu surah apa tu? At-Tahrim. Sampai pada ayat ke-10, maknanya itu surah yang diturunkan di Madinah. Maknanya surah yang diturunkan di Mekah ke Madinah yang banyak. Mekah lah. Mekah, banyak sekali surah yang diturunkan di Mekah. Okey, sampai pada ayat ke-10, kemudian surah Az-Zalzalah, An-Nasr. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan juga surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu semua surah yang diturunkan di Madinah. Okey, selepas Nabi SAW berhijrah. Diceritakan, maknanya dua. Apa beza
Madinah dan Mekah surah ni. Yang pertama surah Madinah, dia ayatnya panjang-panjang dan ayat ni biasanya dibahaskan atau ayat yang membahaskan mengenai hukum hakam, membahaskan mengenai pentadbiran negara, mengenai keluarga, mengenai perempuan, mengenai muamalat dan sebagainya. Sebab pada waktu itu bila Nabi dah berhijrah, maka dah tertubuh satu negara Islam. Bila tertubuh negara Islam, macam mana kita nak perintah negara? Ayat politik ada di Madinah. Macam mana kita nak berjual beli? Ada. Macam mana kita nak bermuamalah dengan keluarga? Macam mana hukum dengan keluarga kita? Nikah, cerai dan sebagainya. Banyak yang diturunkan di Madinah. Di Mekah tak ada lagi. Sebab apa? Sebab di Mekah pada waktu itu 13 tahun tidak ramai orang yang ikut Nabi SAW dengan Islamnya. Maka pada waktu itu diturunkan banyak sekali surah di Mekah, surah yang menguatkan akidah. Contoh-contoh ataupun banyak surah yang menguatkan akidah, biasa surah pendek-pendek. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, biasa. Kemudian surah-surah lain, contoh dalam juzul Ammah, biasanya banyak menceritakan hari kiamat, akidah, menceritakan malaikat, menceritakan perkara-perkara yang gaib, menceritakan tauhidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua surah-surah yang menguatkan akidah. Supaya bila tuan-tuan, kalau kita tengok satu pokok ni, akidah ni ibarat dia punya akar. Kalau tuan-tuan dah berpegang pada Islam dengan kuat, hantarlah ke mana pun, dia akan pegang pada Islam. Dia akan tetap solat, dia akan tetap buat semua apa yang Allah suruh dan hindar semua apa yang Allah larang. Bila akidah dia dah kuat, dah kukuh, akal dia dah kukuh, maka bila sampai ke Madinah, orang yang ada dekat Madinah ni, Allah bagi arahan apa pun. Contoh, Allah turunkan ayat pengharaman arak. Masa tu orang Arab ni dengan Arab memang tak dapat dipisahkan. Memang diminum arak tu dah macam air kelapa macam tu kan. Tapi bukan lebih sedap, lagi sedap. Memang tak dapat dipisahkan. Maka bila turun saja ayat pengharaman arak di Madinah, maka banjirlah seluruh Madinah. Keluar habis sahabat-sahabat Nabi tuang, buang. Sampai dikatakan hampir banjir Madinah dengan air arak. Masa tu sebab apa? Sebab iman diorang dah kuat. Hasil daripada didikan Nabi dengan surah-surah yang diturunkan di Makkah, maka iman mereka dah kuat. Maka Allah turunkan hasil perintah apa pun, maka mereka akan terus sebab dah kuat. Kita ni macam mana? Betul ke? Boleh ke tak boleh? Iman tak berapa dah tu. Masih lagi question, masih lagi kita perhatikan. Tak kot, mungkin bincang-bincang kot. Dia cuba pula mentafsir ayat tu. Maka pada waktu itu memang menunjukkan iman masih belum kuat. Itu beza ayat Makkiyah dan Madaniyah. Itu salah satunya. Baik, kemudian Imam Ibn Katsir juga membahaskan mengenai ayat di dalam Al-Quranul Karim. Berapa ayat? Itu pun ulama kira. Tahu kan? Para ulama berbeza pendapat mengenai jumlah lebih daripada 6,000 ayat. Maka di dalam Al-Quranul Karim, para ulama berbeza pendapat, ramai mengatakan bahawa ayat di dalam Al-Quran lebih daripada 6,000. Dan yang kuatnya mengatakan jumlahnya adalah 6,236 ayat. 6,236 ayat. Jangan buat nombor pula. Ini Al-Quran jumlah Al-Quran, ulama yang kira dan memberikannya. Kemudian pendapat terakhir ini disebutkan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Bayan. Kemudian ulama bukan setakat mengira ayat di dalam Al-Quran Karim, mereka juga mengira perkataan. Kita share jelas sikit fungsi perkataan dalam Al-Quran Karim. Ada 77,439 perkataan. Dan ada pendapat-pendapat lain kata ada dalam huruf pula dikira 3,40,740 huruf. Ayat Al-Quran yang pertama diturunkan dibahaskan di sana, dan pendapat yang paling kuat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang pertama diturunkan sewaktu Nabi berada di Gua Hira.
Ada juga pendapat lain mengatakan ayat pertama diturunkan suratul Fatihah. Banyak pendapat. Okey. Kemudian ayat yang terakhir diturunkan, ada pendapat mengatakan al-yawma akmaltu lakum. Ada pendapat mengatakan dalam suratul Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dalam suratul Baqarah. Okey. Dan kemudian ayat yang tengah-tengah di dalam Al-Quran, apa dia? Sampai dikira-kira tengah-tengah dalam Al-Quran, huruf pun ulama kira juga. Huruf fa dalam surah, dalam perkataan wal yatalattaf, dalam surah apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi adalah pertengahan Al-Quran. Okey, baik. Kemudian para ulama berbeza pendapat mengenai apa kata erti kata surah. Maka surah itu pun ulama bahas juga. Kita kata surah Al-Baqarah, apa makna surah itu? Surah Ali Imran, surah Al-Nisa, surah Al-Maidah, apa makna surah itu? Baik, ulama pun berbahas. Banyak sekali makna surah yang ulama ceritakan di sini, iaitu yang pertama, ada yang berpendapat bahawa makna surah itu adalah berasal dari kata al-ibanah, iaitu kejelasan, dan al-irtifa', ketinggian. Berarti dibagilah satu syair orang Arab, dalam bahasa Arab, saya tak baca lah, baca dalam bahasa Melayu. Dia kata dia gunakan perkataan surah dekat situ, iaitu apa? Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah telah memberikanmu kedudukan yang tinggi? Ayat dia, alam tara anna Allah a'taka surah. Maknanya surah itu adalah satu lambang yang menunjukkan kedudukannya tinggi. Seakan-akan orang yang membaca ayat tersebut berpindah dari satu tingkatan ke tingkat yang lain. Maknanya Al-Quran ini berada pada tempat yang tinggi. Al-Quran ini berada pada tempat yang tinggi. Betul lah, tinggi. Al-Quran itu diturunkan, kita pun sabut nuzul Quran kan. Maknanya Quran itu dari tempat yang tinggi. Dari langit. Kemudian dari langit dipanggil sebagai apa? Langit bumi dipanggil sebagai Baitul Izzah. Kemudian diturunkan melalui Jibril alaihissalam, ataupun tanpa perantaraan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Quran daripada tempat yang tinggi. Maknanya ditunjukkan Quran itu, dalam Quran ada surah, banyak surah. Surah itu maknanya tempat yang tinggi. Okey? Baik. Kemudian ada juga pendapat bahawa ia disebut surah kerana kemuliaan dan ketinggiannya laksana benteng sebuah negeri. Ada juga yang mengatakan disebut surah kerana ia merupakan potongan bahagian-bahagian daripada Al-Quran. Maknanya surah ni ada potongan ataupun bahagian-bahagian daripada Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, maknanya bahagian-bahagian daripada Al-Quran. Itu makna surah. Okey? Baik, kemudian menurut pendapat ini, kata surah berasal dari kataan as'ar, iaitu al-ina, yang bererti sisa. Dan berdasarkan pendapat ini, maka huruf waw pada perkataan surah pada mulanya adalah huruf hamzah surah. Surah macam tu. Tetapi nak bagi dia sebut senang, dia jadi surah. Itu bahasa Arab lah, dari segi bahasa Arab. Okey. Surah satu surah. Kalau banyak kita panggil suar. Surah kalau banyak suar. Kalau dalam bahasa Melayu ni dua kali. Contoh apa? Orang kan, binatang banyak kan. Maknanya kalau dalam bahasa Arab dia ada jamak. Di jamak dia, nama dia jamak taksir. Jamak taksir ni suar. Kalau berdengar suara tu maknanya surah yang banyak. Baik. Sedangkan ayat pula, ini berkaitan dengan Al-Quran lah. Maknanya pertama tadi surah, potongan-potongan Al-Quran, ataupun tempat yang tinggi, ataupun apa tadi? Yang terakhir, benteng lah, benteng sebuah negeri yang tinggi lah, nanti benteng yang tinggi. Itu surah. Kemudian berkaitan dengan ayat pula disebut demikian kerana ia merupakan ayat ni yang memisahkan kalimat sebelumnya dengan sesudahnya. Artinya terpisah dan tersendiri dengan lainnya. Maknanya ayat ni benda yang terpisah. Okey, yang membuatkan satu ayat. Bahasa Melayu pun kita gunakan ayat juga kan. Maknanya ambil daripada Arab lah tu.
Contoh, inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayat tanda kekuasaannya. Kata Nabi Allah, aku membayangkan ciri-cirinya agar aku mengenalnya. Itu kulakukan selama 6 tahun dan sekarang ke-7. Ada juga berpendapat disebut ayat ini merupakan kumpulan dan kelompok-kelompok huruf dalam Al-Quran. Maksud ayat adalah kelompok-kelompok huruf dalam Al-Quran, ataupun dikatakan merupakan tanda. Boleh masukkan ayat ni kelompok-kelompok dalam Al-Quran. Maksud dia ayatnya kelompok-kelompok dalam Al-Quran. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, itu kelompok-kelompok dalam Al-Quran. Ataupun ayat ni juga boleh masukkan tanda. Ayat mulkihi, tanda. Tanda apa? Tanda maknanya ayat dekat sini dalam surah Al-Baqarah, Allah kata apa? Inna ayata mulkihi, sesungguhnya ayat itu tanda kekuasaan Allah. Ayat itu boleh masuk kelompok-kelompok, boleh juga masuk tanda. Nampak? Dalam Quran ni, dia kalau satu perkataan tu, dia sebenarnya bergantung kepada keseluruhan ayat tu, baru kita boleh faham. Kita tak boleh suka-suka terjemah begitu, tak boleh. Maknanya kena refer ataupun kita kena belajar Al-Quran ini seperti ulama-ulama dulu belajar, seperti kita belajar ilmu tilawatul Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini, tuan-tuan, Al-Quran ini adalah, kalau tuan-tuan guru kata, dia adalah macam manual. Kalau kereta tuan-tuan beli, dia ada manual, betul? Buku manual. Kalau kita beli alat elektrik, dia ada manual. Maknanya macam mana cara nak pakai benda tu. Al-Quran ini adalah manual hidup kita. So dia adalah satu panduan hidup yang wajib kita ikut. Kita nak ikut macam mana kalau kita baca tak faham? Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang mentafsirkan orang yang dapat kitab tapi dia tak faham, orang Yahudi. Contoh dalam surah Al-Jumu'ah, dia kata apa? Masalul lazina humilut Tawrah summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Contoh. Berbandingan seperti orang-orang yang ada kitab tetapi tidak memahami kitab tersebut adalah seperti orang-orang seperti seekor keldai. Keldai apabila orang dulu kita bawa kitab tu, mungkin kita bawa pakai lori, pakai bas, tapi orang dulu ni bawa kitab atas keldai. Dia bawa kitab atas keldai. Keldai tu bawa kitab, keldai tu faham tak kitab tu? Tak kan? Kan? Begitu je keldai tu. Tak faham. Maknanya dia seperti Allah tafsirkan, kalau kita dapat kitab, kita hanya baca saja tanpa memahami kitab Al-Quran ini, kita tak belajar pun apa sebenarnya yang Allah nak dengan Al-Quran ini. Kama salil himar yahmilu asfar, seperti kedai yang membawa kitab-kitab banyak ke belakang. Nampak tafsiran dia? Maknanya ilmu tafsir ataupun ilmu memahami Al-Quran wajib juga bagi kita. Paling kurang tuan-tuan dah baca, okeylah hari ni belajar dengan Ustaz ni tajwid. Jadi tuan-tuan kalau nak faham Quran, bacalah dia punya terjemahan, paling kurang. Kalau ada tak ilmu tafsir, Ustaz ajar tafsir ataupun Ustaz ajar ilmu Al-Quran, maka wajib juga tuan-tuan, wajib, bukan sunat. Seperti mana tuan-tuan, perempuan, ibu ayah semua wajib membaca Al-Quran dengan betul, wajib juga memahami Al-Quran dengan betul. Sebab kita nak gunakan Al-Quran ini sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Okey. So daripada tadi muqaddimah, permulaan, kita dah tahu surah yang diturunkan di Madinah, surah yang diturunkan di Makkah. Okey, kemudian kita tahu berapa jumlah ayat dalam Quran, pandangan ulama. Kita juga tahu jumlah perkataan, kita juga tahu jumlah huruf. Kemudian kita tahu apa makna surah. Kemudian kita juga tahu apa makna ayat. Banyak dapat ini, alhamdulillah, banyak ilmu dapat. Baik. Okay, seterusnya dengan ringkas saja saya masuk ke dalam surah tu yang pertama, iaitu suratul Fatihah. Okey, suratul Fatihah. Kalau habis insya-Allah kawan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah yang kita baca 17 kali sehari di dalam solat kita, iaitu surah maknanya pembukaan. Fatihah daripada perkataan Fataha, iaitu pembukaan. Okey, surah ini adalah surah Makkiyah. Okey, ingat suratul Fatihah adalah surah
Makiyah. Makiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Itu. Baik. Kemudian kita membicarakan pendahuluan dalam surah Al-Fatihah, iaitu apa? Surah ini dinamai Al-Fatihah kerana ia merupakan satu surah yang pertama yang ditulis di dalam Al-Quran. Bukanlah Al-Quran maknanya surah yang pertama mesti suratul Fatihah. Maknanya dia pembuka Al-Quran. Selain itu, kerana surah ini selalu mengawali setiap solat. Ada dua sebab. Sebab apa nama dia pembukaan? Yang pertama sebab membuka Al-Quran. Yang kedua sebab surah Al-Fatihah ini diawali solat. Kita nak solat, mesti kita start baca dengan suratul Fatihah. Tak boleh start dengan surah lain, mesti start dengan suratul Fatihah. Maka dengan sebab itu namanya pembukaan. Pembukaan. Baik. Kemudian suratul Fatihah ini banyak sekali nama. Banyak nama suratul Fatihah. Antara nama lain suratul Fatihah adalah Ummul Kitab, ibu kitab. Ibu tu, kalau tuan-tuan cakap ibu negara, mesti tempat yang paling penting, kan? Kalau tuan-tuan cakap ibu jari, paling besar, kan? Maka Ummul Kitab, ibu kitab. Kitab itu apa? Kitab itu merujuk kepada Al-Quran. Maka Ummul Kitab, ibu kitab. Maka benda yang paling penting di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ada juga ulama kata dia adalah satu intisari, ataupun apa benda yang banyak-banyak dalam Quran ini semua terkandung di dalam suratul Fatihah. Okey. Dan menurut jumhur ulama, dan penamaan ini disebutkan oleh Anas bin Malik, yang sebutkan penamaan Ummul Kitab ataupun Al-Fatihah, nama lain di Ummul Kitab adalah khadam Nabi. Khadam Nabi merangkap juga sahabat Nabi, iaitu nama dia Anas bin Malik. Dia berkhidmat daripada Nabi, umur dia 10 tahun sampai Nabi wafat. Sampai umur dia panjang, Allah panjangkan umur dia 97 tahun, Anas bin Malik. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, banyak sekali hadis yang ditulis Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Sebab dia duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi, dia duduk dalam rumah Nabi, maka dia tahu perihal banyak rahsia Nabi dalam rumah. Maka dia dapat ilmu hadis dia daripada Nabi SAW banyak, maka dia pun wariskan ilmu itu. Itu dia Anas bin Malik. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah Ummul Quran. Nama lain dia adalah Ummul Quran. Nabi SAW sendiri bagi nama Ummul Quran. Dia tak semua tuan-tuan dalam Quran yang surah ada ni, tak semua yang Nabi bagi. Kadang ada yang ulama letak Nabi panggil surah itu, contoh, bacalah surah Qul a'udhu birabbin nas. Surah apa? Surah An-Nas, kan? Nabi bagi nama surah tu ayat yang pertama. Baca Alif Lam Mim Sajadah, contoh. Baca Qul a'udhu birabbin nas, maknanya surah An-Nas. Lepas tu baru ulama bagi nama surah An-Nas. Nabi sebut surah tu dengan ayat yang pertama. Baik. Kemudian Ummul Kitab, nama lain dia juga Ummul Kitab yang tadi, Sab'ul Masani nama dia. Nama surah Al-Fatihah lain selain daripada itu, Sab'ul Masani. Maknanya 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Masa bila baca berulang-ulang? Masa dalam solat. Sab'u 7. Wahid senani selasa arba'ah khamsah sittah sab'ah. Belajar bahasa Arab, kan? Belajar bahasa Arab, insya-Allah. Kita sebelum baca Quran kalau faham bahasa Arab. Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang ada dalam Quran. Dan nama lain ini juga Al-Quran Al-Azim. Maknanya kalau satu benda yang hebat, mesti nama dia biasanya banyak. Contoh Allah SWT berapa nama? Tak kira. Yang kita tahu dalam Quran cuma 99 Asma'ul Husna, walillahil Asma'ul Husna pada umum, kan? Dan pada Allah ada nama-nama yang Asma'ul Husna, nama-nama yang baik, yang sangat baik. Maka berdoalah dengannya. Tuan-tuan boleh doalah dengan Asma'ul Husna. Allah yang ceritakan, Ya Rahman, bagilah aku kesihatan. Ya Rahim, ampunkanlah dosaku. Itu salah satu cara kita berdoa dan beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian
Al-Quranul Azim. Selain itu nama Allah banyak, kita pun tak tahu bilangan. Nabi SAW ada nasyid tu, Ustaz Doa Nabi nasyid nama Nabi sampai 200 nama Nabi punya. Berapa je kita tahu nama Nabi? Muhammad, Abdul Qasim, Mustafa, banyak nama Nabi. Ahmad nama Nabi juga. Sampai dalam kitab Injil disebutkan dalam surah As-Saff, wahai orang Bani Israel, Nabi Isa kata kat orang Bani Israel, wahai orang Bani Israel, akan diutuskan selepasku Nabi terakhir yang namanya Ahmad. Adalah pula orang nama Ahmad pergi mengaku, akulah Nabi terakhir, bukan Muhammad yang terakhir, aku yang terakhir. Dia Mirza Ghulam Ahmad dekat India. Dia pula mengaku. Nabi kata Dajjalun Kazzabun, lepas aku ni ada ramai orang yang Dajjal yang tipu. Dajjal kecil yang mengaku Nabi, semua Dajjal. Itu hadis Nabi. Begitu. Nama Nabi ada sampai 200. Begitu juga Al-Quran. Banyak nama Al-Quran, Al-Furqan, apa lagi? Al-Tanzil. Itu nama-nama Al-Quran. Boleh rasa dalam internet tengok nama-nama Al-Quran, nama-nama Nabi. Lepas ni berhafal, boleh ambil tahu. Baik. Kemudian surah ini iaitu surah Al-Fatihah disebut juga dengan surah Alhamdu dan As-Salah. Alhamdu ni makna dia apa tuan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Alhamdu? Puji-pujian. Puji-pujian Alhamdu. Dan As-Salah. As-Salah ni makna apa? Kita solat ni apa makna solat tu? Dua makna solat. Kita solat setiap hari ni apa makna solat tu? Dari segi bahasa je. Yang pertama, solat tu maknanya doa. Solat tu doa. Mesti kita ada doa dalam solat. Yang kedua, solat tu maknanya silah. Silah ni makna dia apa? Coba. Silah ni makna dia ikatan. Ikatan kita dengan siapa? Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silah. Sebab tu bila kita tak solat, kita putuskan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada apa lah. Apa yang ada pada kita, tak ada apa lagi kan. Sebab kita putuskan ikatan kita dengan Tuhan yang sentiasa melihat kita dan menjaga kita sepanjang masa bila kita. Sebab tu kita doa, ya Allah ya Tuhanku, ada doa Arab dia lupa, jangan kau alihkan pandangan kau dariku walaupun tarfata ain, walaupun sekelip mata. Sekelip mata je kalau Allah alihkan pandangan daripada kita, habis. Kita bila bergantung pada diri kita sendiri, maka kita finish, habis. Sebab kita bergantung pada Allah 24 jam, setiap masa, setiap ketika, setiap tempat, setiap keadaan. Kita bergantung kepada Allah. Okey? Baik. Kemudian selain itu, Al-Fatihah juga disebut sebagai Asy-Syifa. Nama lain bagi surah Al-Fatihah juga disebut Asy-Syifa. Syifa ni maknanya apa? Darul Syifa. Tahu kan? Penyembuh. Sebab itu kalau sakit, boleh tuan-tuan baca suratul Fatihah. Baca banyak-banyak. Sakit, baca banyak-banyak suratul Fatihah. Lepas ni dia ada dia punya dalil. Tak apa saya ceritalah. Dalil suratul Fatihah ni adalah penyembuh. Satu hari sahabat Nabi SAW masuk ke kampung. Dia melihat ada seorang ketua kampung sakit disebabkan apa, Allahu'alam. Ada dalam hadis kami kita akan baca. Maka sahabat Nabi ni pun dia membaca suratul Fatihah. Ketua kampung ni dia dah berkali-kali berubat sana berubat sini, tak sembuh-sembuh. Maka sahabat Nabi ni membaca suratul Fatihah, Wallahu'alam berapa kali baca. Maka sahabat Nabi ni tiup dan tepuk pada tempat sakit itu. Maka sakit itu pun dengan izin Allah sembuh. Maknanya suratul Fatihah ini boleh dibaca untuk dijampi dan dibaca untuk digunakan sebagai salah satu kaedah rawatan. Baca surah Al-Fatihah banyak-banyak nasihat. Okey, insya-Allah. Baik, yang terakhir, perenggan terakhir iaitu Al-Fatihah juga disebut sebagai Ar-Ru'yah. Apa? Ru'yah kan? Kita nak ru'yah apa-apa boleh baca surah Al-Fatihah. Ru'yah Ru'yah tahu kan? Ru'yah tahu kan Ru'yah? Okey, Ru'yah lah. Jampi. Okey, baru jumpa. Jampi. Okey.
Berdasarkan hadis Abu Sa'id ketika menjampi ru'yah seorang yang terkena sinatan, yang tadi saya ceritakan tu kan, Nabi SAW berkata kepadanya, dari mana kau tahu bahawa Al-Fatihah itu ru'yah? Nabi pun tanya. Maka Nabi, betul lah Nabi kata, mana kau tahu? Sahabat ni dia try je kan, tapi Allah Alam dia dapat ilham daripada Allah mungkin. Dia tahu, dia tak tahu daripada Nabi pun, tapi dia baca, maka baik. Nabi pun tanya, mana tahu? Mana benda tu betul. Okay. Baik, yang terakhir surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Qatadah, Abul Aliyah. Ini semua ulama-ulama tafsir yang hebat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa surah ini diturunkan di Madinah. Ada juga di pendapat di Madinah. Inilah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Atha, Yasar, Az-Zuhri. Ini nama-nama ulama, boleh kita bahaskan. Kadang-kadang kita tahu nama artis, suka main lagi. Artis kahwin dua, kita marah bergaduh-gaduh kan, tapi ulama kita tak tahu. Wallahualam. Contoh, okay? Yang lain berpendapat bahawa surah Al-Fatihah turun 2 kali. Surah Al-Fatihah ini ada pendapatnya turun sekali, ada pendapat dia turun 2 kali. Ini separuh-separuh. Sebab berat sangat surah Al-Fatihah, terlalu berat, terpaksa turun 2 kali. Hebatnya surah Al-Fatihah. Okay? Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Allah kata apa? Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Dan sesungguhnya kami telah diberikan kepada kamu sab'ul mathani. Yang tadi kan sab'ul mathani apa? Yang 7 yang diulang-ulang. Okay? Iaitu di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada Allah, ditakdirkan kerana kelemahan diri saya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.